Bertemu kembali di dalam pelajaran kita berkenaan dengan bahasa Al-Quran. Untuk hari ini insya-Allah kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan pelaku kata kerja bagi al-mudhari'. Untuk simbol mudhari' biasanya simbol yang menunjukkan bahawa kata kerja tersebut adalah fa'il mudhari' yang pertama sekali ialah ya. 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 Yang keduanya adalah ta. Yang ketiganya adalah hamzah. Dan yang akhirnya adalah nun, ya. Keempat-empat simbol ini dia di samping dia menjadi tanda fa'il mudhari', ia juga berperanan atau berfungsi sebagai indikator ataupun penunjuk kepada kita siapakah pelaku kata kerja tersebut. Jadi kita boleh buatkan kesimpulan bahawa kata kerja mudhari' ini kebanyakannya bergantung kepada simbol mudhari' untuk kita menentukan siapa pelakunya. Biasanya kalau di awalnya ya, maka pelakunya biasanya melibatkan third person ataupun orang yang ketiga, iaitu dia ataupun mereka, ya. Manakala ta biasanya dia melibatkan awak, ya, melibatkan awak. Ta biasanya melibatkan awak, ya, ataupun second person, awak ataupun kamu, atau juga dia boleh menjadi perempuan, ya. Ta itu boleh jadi refer pada perempuan, ya, keadaan ayat, insya-Allah. Baik. Dan hamzah pula dia biasanya merujuk kepada saya, ana, sikatan kepada ana, dan nun ialah kami. Itu cara dia. Apabila kita bertemu dengan fa'il mudhari' yang hujungnya mempunyai ataupun memiliki ya, waw, waw di hujungnya ada waw macam ni, waw, maka kita terus kata pelaku dia waw, waw ni dia menunjukkan pelakunya ramai. Untuk menentukan siapa yang ramai itu, kita mesti melihat kepada tanda mudhari', iaitu sama ada ya ataupun ta. Sekiranya waw itu didatang bersama dengan simbol mudhari' ya, maka dia merujuk kepada orang ketiga, iaitu mereka, ya. Kalau dia didatangkan dengan tanda mudhari' ta, maka dia merujuk kepada kamu, ramailah kamu, ya. Itu adalah cara-cara kita menentukan pelaku bagi fi'il mudhari'. Itu saja cara dia, senang saja, ya. Iaitu kita melihat kata kerja ataupun pelaku kata kerja itu melalui simbol-simbol mudhari'. Amat penting simbol-simbol ini kita ingat, ya. Ini saja yang kita nak bagi tahu untuk setakat ini, dan ada beberapa simbol lagi yang ada untuk fi'il mudhari', tetapi kita tidak mahu memberi penekanan kerana ia kurang digunakan, ya. Harap maklum, insya-Allah. Untuk hari ini kita akan tengok bagaimana fi'il mudhari' ini digunakan di dalam ungkapan harian kita dan ucapan kita di dalam bahasa Arab. Pertama sekali ialah kita melihat istighfar kita, astaghfirullahalazim, ya. Kalau kita nak membincangkan apa astaghfirullah ini, fa'il madhi ataupun fa'il mudhari', sudah pasti ia adalah fa'il mudhari'. Astaghfiru, maka tanda mudhari'nya ialah hamzah di awal ni. Ia menunjukkan bahawa kata kerja tersebut pelakunya adalah aku. Astaghfirullahalazim, aku memohon ampun dari Allah yang Maha Agung. Jadi ghain, fa dan ra. Ghain, fa dan ra. Biasanya kalau makna ghain, fa dan ra ni dia akan memberi makna ampun, ya. Kemudian dia jatuh pada wazan nombor yang kita pelajari sebelum ini, wazan nombor 9, iaitu istaf'ala, yastaf'ilu, maka istaghfara, yastaghfiru, ya. Istaghfara, yastaghfiru, wazan nombor 9, kita tulis kat sini, insya-Allah, wazan nombor 9, ya. Istaghfara, yastaghfiru. Jadi pelakunya adalah saya, maka dia akan jadi astaghfiru, ya. Oleh kerana dia punya pelaku dia sudah berubah kepada
saya, akhirnya menjadi astaghfiru, akhirnya membentuklah dia perkataan astaghfirullahal azim. Ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, apakah perkataan ataupun kata kerja mudhari' di dalam ungkapan ini? Iaitu asyhadu. Ini adalah ungkapan fi'il mudhari' asyhadu, ya. Asyhadu, kata dasarnya shin, ha dan dal. Ini adalah kata fi'il mudhari'. Dia punya wazan nombor 1, ya. Ini asyhadu, di mana tanda mudhari'nya adalah hamzah di awal ni. Asyhadu menunjukkan ia fi'il mudhari'. Asyhadu. Baik. Syahida, fi'il mudhari'nya yashhadu, maka jatuhnya pada wazan nombor 1. Jadi dia perkataan dia tu kata dasarnya pada ini, ya. Kata dasarnya ialah shin, ha dan dal. Ini kata dasarnya, ya. Biasanya kalau kata dasar shin, ha, dal ni dia akan memberi makna akui ataupun saksi, ya. Ada dua makna, akui ataupun saksi. Bila dia jatuh pada wazan nombor 1 plain, maka dia akan menjadi shin, ha dan dal. Itu sahaja. Ini wazan nombor 1. Syahida fi'il madhi, ubah kepada fi'il mudhari', dia akan menjadi yashhadu. Itu dia. Bila yashhadu ini kita nak ubah kepada saya atau pelakunya saya, maka ya ini akan diubah kepada hamzah, ya. Maka akan yang membentuk saya bersaksi. Itu saja. Senang saja cara pembentukan fi'il mudhari' bagi perkataan ini. Jadi asyhadu dia akan memberi makna aku bersaksi ataupun aku akui, ya. Akui biasanya asyhadu ini. Aku mengaku, aku saksi, aku mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku akui bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Itu asyhadu. Kalau orang minta kita tukar pada kami mengaku, kita kata nasyhadu. Itu caranya, insya-Allah, Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua fi'il mudhari' dekat sini. Yang pertama adalah na'budu, yang kedua ialah nasta'in. Dua fi'il mudhari' kat sini. Baik, yang pertama na'budu. Na'budu ini adalah fi'il mudhari' daripada kata dasar ataupun kata dasar ain, ba dan dal. Abada, wazan nombor 1, abada madhinya, maka mudhari'nya adalah ya'budu. Abada, ya'budu. Kemudian bila kita mau tukar pelakunya kepada kami, maka kita akan letakkan ya itu menjadi nun, jadi na'budu, kami sembah. Begitu juga perkataan nasta'in, ya. Perkataan nasta'in ini dia ada huruf illah di tengah ni, ya. Wazan nombor 9, ya. Wazan nombor 9 ista. Jadi apabila ditambah ista di depan, dia akan jadi ista. Ista, ya. Dia akan jadi ista. Dan ista ini kemudian untuk memasukkan kata dasar ain waw nun kepada ista tu, dia akan jadi ista. Wana. Itu asalnya. Apabila kita nak masukkan kata dasar ain waw nun ini kepada kata kerja wazan nombor 9, dia akan jadi ista'wana, ya. Tak apa, kita bagi tahu sikit, insya-Allah. Ista'wana akhirnya tak boleh nak sebut. Sebab apa? Sebab huruf illah ni tak dibariskan. Akhirnya oleh kerana huruf illah tu bagi di atas, maka tukar dia kepada alif. Bila tukar pada alif, terpaksalah kita bagi di atas sebelumnya, jadi ista'ana. Itulah asal perkataannya. Kemudian apabila fi'il mudhari' terbentuk, dia akan terbentuk macam inilah, ya. Yasta, macam biasa yasta, cuma di ujungnya akan menjadi yasta'inu, ya. Ini cara dia. Jadi kata asalnya adalah ain waw nun, kemudian menjadi ista'ana, fi'il mudhari'nya yasta'inu. Dan yasta'inu ni pula, kalau kita nak ubah pelakunya kepada saya,
maka dia akan ubah kepada alif. Jadi asta'inu, sebagaimana kita belajar bahawa untuk jadikan dia pelakunya saya, tukarkan kepada alif fi'il mudhari' itu, akhirnya menjadi asta'inu. Kalau tukar kepada kami, tukarlah ia kepada nun, iaitu nasta'inu. Itulah asal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi apakah fi'il mudhari' yang ada di dalam ungkapan ini? Fi'il mudhari'nya adalah yadurru, ya. Yadurru adalah fi'il mudhari'. Apakah fi'il mudhari'? Apakah kata dasarnya? Kata dasarnya adalah dad, ra dan ra, di mana ra ini berganda 2 kali, ya. Ini adalah fi'il mudhari' bagi perkataan yang huruf tengahnya berganda, ya. Huruf tengahnya berganda. Contohnya darra, fi'il mudhari' ni yadurru, yang bermaksud mudarat ataupun kesan yang tidak bagus, yang tidak memberi mudarat sesuatu. Siapa yang fa'il bagi yadurru ni? Yadurru ni fa'ilnya adalah, tengok perkataan selepas yadurru tu ada tak yang bagi depan ataupun marfu'. Kalau ada, itulah pelakunya. Maka pelaku bagi perkataan yadurru ni ialah syai'un, tidak memberi mudarat sesuatu pun, di langit dan di buminya, kalau ada nama Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Lari jauh dia punya fa'il dia, tidak memberi mudarat bersama namanya sesuatu pun di bumi dan di langit. Itu dia. Usalli fardaz zuhri, usalli fardaz subhi, usalli fardal maghribi. Lafaz, ya. Biasanya lafaz ni disebut sebelum solat. Jadi usalli ni ia adalah fi'il mudhari', ya. Usalli itu fi'il mudhari'. Datangnya macam mana datangnya? Datangnya daripada perkataan ataupun kata dasar yang ada huruf fi'illah, iaitu sad, lam dan waw. Sad, lam dan waw kemudian jatuh pada wazan nombor 3 yang ada sabdu kat tengah, akhirnya membentuk shalla. Itu asalnya shalla, ya. Shalla kalau fi'il mudhari'nya dia akan jadi yufa'ilu. Jadi fi'il mudhari' kena sebut macam ni, yusalli. Ingat je, shalla yusalli, shalla yusalli, shalla yusalli. Kemudian akhirnya shalla yusalli, akhirnya kena menukar kepada pelakunya adalah saya, maka ketukar kepada hamzah menjadi usalli. Itu wazan nombor 3. Sebagaimana kita tahu bahawa wazan nombor 3, nombor 4, nombor 5 ini tanda nombor 2, nombor 3 dan nombor 4, ya. Wazan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 ini fi'il mudhari'nya ditandakan dengan baris di depan. Tanda mudhari'nya yu. Jadi kat sini yusalli, akhirnya ubah pada saya jadi usalli. Baik. Seterusnya Asma'ul Husna, ya. Bila kita membaca Asma'ul Husna, kita akan mulakan dengan satu ungkapan nas'aluka, ya. Perkataan nas'aluka ini adalah fi'il mudhari', tandanya adalah nun di awal. Jadi nas'alu asalnya adalah nas'alu tanpa ka. Nas'alu daripada kata dasarnya sin hamzah lam, maksudnya minta. Nas'alu ialah kami meminta, ya. Kami meminta. Jadi perkataannya adalah sa'ala. Kata dasarnya adalah sin hamzah lam, akhirnya jatuh pada wazan nombor 1, dia jadi sa'ala, straight saja. Sa'ala dia pergi kepada mudhari', dia akan jadi macam ni, ya. Kena ingat je, yas'alu, ya. Yas'alu, sa'ala fi'il mudhari'nya yas'alu. Bila kita nak ubah kepada pelakunya kepada saya, dia akan ubah tanda mudhari' ini, iaitu apa? Iaitu ya ni, Jadi mengubahnya jadi ya, akhirnya menjadi as'alu. Kalau kami nas'aluka. Perkataan lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita dah belajar ataupun kita dah tunjukkan di dalam pelajaran-pelajaran yang lepas, di mana a'udzu ini adalah fi'il mudhari', tandanya adalah
hamzah di awal yang merujuk kepada saya, ya, maknanya melakukan perbuatan ini adalah saya, ya, ana. Jadi a'udzu ini berasal dia adalah fa'il mudhari' yang tengahnya ni ada huruf illah, iaitu waw. Asalnya adalah ain, waw dan zal. Kemudian dia menjadi a'adha sahaja sebab dia ni ada huruf illah, sebab huruf asalnya ialah ain, awadha. Akhirnya bertukar pada a'adha sahaja kerana huruf illah tidak dibariskan. Akhirnya menjadi mudhari'nya ya'udhu. Mudhari'nya adalah ya'udhu. Akhirnya ya'udhu ni kalau kita nak ubah kepada saya sebagai pelakunya, maka diubah kepada alif, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah doa yang selalu kita sebut di dalam bulan Ramadan ataupun pada malam Lailatul Qadar. Bunyinya Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Manakah fa'il mudhari' dalam ungkapan ini? Fa'il mudhari'nya adalah pada perkataan tuhibbu, ya. Tuhibbu. Itu. Mana tanda mudhari'nya? Ta. Kita tahu dah dalam kepala kita bahawa tanda mudhari' ta ini biasanya adalah menunjukkan kepada kita sebagai indikator bahawa kata kerja ini pelakunya adalah second person, iaitu orang yang kedua, iaitu awak. Awak biasanya gitu, tuhibbu. Jadi asalnya dituhibbu. Dan yang keduanya kita nak tahu wazan dia. Dia datuh pada wazan nombor, sama ada wazan nombor 2, 3 dan 4. Kenapa 2, 3 dan 4? Sebab di tengahnya ada, ataupun pada ta itu ada apa? Ada tanda bagi depan, jadi tuhibbu. Jadi kata dasarnya adalah hababa, ba dan ba. Itu. Ini ada double kat tengahnya. Kemudian dia bertukar kepada wazan nombor 2. Letakkan dia punya wazan nombor 2, ahabba. Yang ini 2 ni ba sudah digandakan dalam sebenarnya. Ganda. Jadi ahabba, untuk wazan nombor 2. Kalau nak tengok punya wazan ni nombor 2 ialah af'ala. Oleh kerana tempat ain dan lam ini ada perkataan yang sama, maka bergandalah dia. Jadi asalnya adalah ahbaba. Asalnya ahbaba. Akhirnya bergabung menjadi ahabba sahaja. Bila dia bergabung jadi ahabba, maka fa'il mudhari' dia pun berbentuk macam ini. Yuhibbu. Ini fa'il mudhari' ya. Jadi ahabba yuhibbu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam Quran terlalu banyak, ya. Kerana tukar kepada saya tukar kepada hamzah. Uhibbu, saya sayang. Yuhibbu, dia sayang. Jadi yuhibbu. Jadi kalau engkau, tukarkan ya kepada anta menjadi tuhibbu, sebagaimana di dalam ayat ini, iaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau ini maha pemaaf, suka memaafkan. Engkau suka memaafkan, iaitu fa'il mudhari'. Itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Dan ulang-ulang kajilah bentuk fa'il mudhari'. Dan cubalah insya-Allah bila baca Quran perhatikan fa'il madhi, fa'il mudhari' dan siapakah pelaku fa'il tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.